والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Yahya bin Mu'az menegaskan, harapan yang kutaruh padamu bila mana aku berbuat dosa hampir-hampir lebih besar daripada harapanku kepadamu bila aku berbuat baik. Ini disebabkan kerana bila aku melakukan amal kebaikan, aku mendapati diriku mengandaikan pada ketulusanku dalam melakukannya. Tetapi bagaimana aku dapat menjaga amalku dari kekurangan sedangkan aku adalah makhluk yang bersifat penuh kekurangan? Sebaliknya, bila mana aku melakukan dosa, aku mendapati diriku mengandaikan ampunanmu. Bagaimana engkau tidak mengampuniku, mengampuni dosa-dosaku sedangkan engkau zat yang maha pemurah. Beberapa orang sedang berbicara kepada Zunnun Al-Misri saat dia sedang menjelang ajal. Dia mengajari mereka, janganlah kamu mempedulikan aku, sebab aku telah terpesona oleh kemurahan Allah Ta'ala kepada diriku. Yahya bin Mu'az menyatakan, wahai Tuhanku, anugerah paling manis dalam hatiku adalah harapan terhadapmu. Kata-kata paling sedap yang keluar dari lidahku adalah pujian terhadapmu. Saat yang kuanggap paling berharga adalah saat ketika aku akan berjumpa denganmu. Ditemukan dalam satu kitab tafsir bahawa Rasulullah SAW datang menemui para sahabatnya melalui pintu Bani Syaibah. Beliau mendapati mereka sedang tertawa-tawa. Baginda lalu berkata, apakah kamu tawakan? Seandainya kamu mengetahui apa yang ku ketahui, nescaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Beliau lalu meninggalkan mereka, kemudian kembali lagi dan berkata, Jibril AS muncul di hadapanku. Setelah aku meninggalkan kamu tadi, dia menyampaikan firmanullah, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan kepada hamba-hambaku bahawa sesungguhnya aku maha pengampun, maha penyayang. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Ta'ala tertawa ketika hamba-hambanya ditimpa putus asa, sedangkan rahmatnya dekat dengan mereka. Aisyah bertanya, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita benar-benar tertawa? Baginda menjawab, demi dia yang jiwaku berada di tangannya, dia benar-benar tertawa. Aisyah mengatakan, dia tidak akan menjauhkan kita dari kebaikan jika dia tertawa. Ketahuilah bahawa tertawa sifat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ini adalah ungkapan kemurahannya. Ini adalah seperti halnya perkataan bumi mentertawakan tanaman. Tertawanya Allah pada putus asa manusia adalah tanda kepastian anugerahnya yang berlipat ganda lebih besar daripada apa pun yang boleh mereka bayangkan untuk boleh diharapkan darinya. Dikatakan, ada seorang majusi yang meminta kepada Ibrahim AS agar diizinkan menginap di rumahnya. Ibrahim berkata kepadanya, kalau kamu masuk Islam, aku mahu menjadikanmu sebagai tamuku. Orang majusi itu menjawab, jika aku memeluk Islam, bagaimana mungkin engkau akan berbuat kebajikan kepadaku? Allah Ta'ala berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau hanya mahu memberinya makan jika dia mahu mengubah agamanya, jika engkau menerimanya satu malam. Bagaimana hal itu akan menyusahkanmu? Mendengar itu, Ibrahim lalu mengejar orang majusi itu dan mengundangnya menjadi tamunya.
Ketika orang Majusi itu bertanya kepadanya mengapa, dia berubah fikiran. Ibrahim AS pun mengatakan kepadanya apa yang didengarnya dari Tuhannya. Orang Majusi itu bertanya, beginilah caranya dia memperlakukan aku. Berikan Islam kepadaku. Lalu dia masuk Islam. Abu Sahal As-Sa'luki bermimpi bertemu dengan Abu Sahal Az-Zajjaj, yang disebut akhirnya dahulu biasa menyebut-nyebut tentang kutukan abadi. As-Sa'luki bertanya kepadanya dalam mimpinya itu, dalam keadaan bagaimana engkau mendapati dirimu sudah mati? Dia menjawab, persoalannya jauh lebih mudah daripada yang kukira. Awaka bin Ishkib menuturkan, aku bermimpi bertemu dengan Syekh Abu Sahal As-Sa'luki. Keadaannya sangat berbahagia, tidak terkata. Aku bertanya, wahai Syekh, bagaimana Syekh dapat mencapai hal ini? Beliau mengatakan kepadaku, dengan baik sangkaanku pada Tuhanku. Ketika Malik bin Dinar terlihat dalam sebuah mimpi, dia ditanya, apakah yang diperbuat Allah Ta'ala terhadap dirimu? Dia menjawab, aku datang ke hadapan Tuhanku dengan membawa banyak dosa. Tapi baik sangkaanku terhadapnya menghapuskan semua dosaku itu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, aku adalah sebagaimana yang disangka oleh hamba-Ku, dan aku ada bersamanya bila mana dia mengingatiku. Jika dia mengingatiku dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika dia mengingatiku di tengah kumpulan orang banyak, maka akan ku mengingatkannya di tengah kumpulan yang lebih baik dari itu. Jika dia datang kepadaku sejarak satu jengkal, aku mendatanginya sejarak satu hasta. Jika dia melangkah kepadaku satu hasta, aku akan melangkah kepadanya dua hasta. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Diceritakan, pada suatu hari ketika Abdullah bin Mubarak sedang bertempur melawan salah seorang tentera kafir. Ketika tiba waktunya bagi orang kafir itu untuk bersembahyang, dia meminta waktu kepada Ibnu Mubarak. Yang disebut akhirnya dia pun membiarkannya melakukan sembahyangnya. Ketika tentera kafir itu sedang bersujud ke matahari, Ibnu Mubarak merasakan keinginannya untuk menikam dengan pedangnya. Namun tiba-tiba dia terdengar sebuah suara di angkasa yang berseru, wa'ufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Dan penuhi janji. Sesungguhnya janji itu pasti akan diminta dipertanggungjawabnya. Maka Ibnu Mubarak pun lalu menarik kembali pedangnya. Sedang si penyembah berhala selesai bersembahyang, dia bertanya kepada Ibnu Mubarak, mengapa kau tidak melaksanakan niatmu? Ibnu Mubarak mengatakan kepadanya tentang suara yang didengarnya. Si penyembah berhala berseru, betapa sempurnanya Tuhan yang memarahi temannya demi membela musuhnya. Lalu dia pun masuk Islam dan menjadi seorang Muslim yang sangat baik. Muslimin dan Muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita bercakap tentang ar-raja, yang sifat mengharapkan Allah. Walaupun kita ibadat tidak sempurna, walaupun kita dosa banyak, walaupun kita ada kekurangan-kekurangan yang tidak terhitung dan terkira, kita meyakini Allah Ta'ala pengampun dan penyayang. Kita meyakini bahawa Allah akan memberi anugerah kepada kita. Kerana kita sudah berusaha dan ini kemampuan kita. Dan kita sudah menangani. Dan inilah setakat apa yang kita berkuasa. Yang kita sebut dorongan-dorongan kita melakukan maksiat kerana hawa nafsu, kerana persekitaran, kerana kawan, kerana pengaruh diri kita sendiri. Dalam keadaan kita tahu ia salah dan kita mengharapkan keampunan Allah. Dalam keadaan kita mengetahui itu memang melanggar perintah Allah, kita mengharap Allah tidak murka kepada kita. Selagi mana ada rasa-rasa bersalah, maka itu tanda kita masih mengharapkan Allah. Berbanding orang yang mencabar Allah, berbanding orang yang memperkecilkan segala larangan Allah, orang ini dalam hatinya tidak ada sifat ar-raja, mengharapkan Allah. Kita dapati orang-orang yang ada iman, bila dia buat maksiat sejauh mana pun dia buat maksiat, dia ada keinginan untuk kembali. Bahkan dia juga berusaha, walaupun usaha itu tidak begitu kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kan itu kita lihat ramai orang Islam
Ramai orang beriman. Sekalipun dia tidak, contoh, dengan terang-terang melanggar perintah Allah menutup aurat sebagai contoh. Waktu mana kita mengingatinya, dia kata saya memang nak pakai tudung, tapi tunggulah. Mungkin balik Mekah, mungkin sekian. Dalam dirinya ada keinginan nak buat baik. Namun kerana dorongan-dorongan keduniaan yang masih melekat di hatinya. Saya memang nak sembahyang, lama saya tak sembahyang. Saya rasa berdosa ni. Maka orang ni masih ada sifat mengharapkan Allah. Niatnya nak berubah. Adanya kesungguhan dia untuk buat sebahagian kebaikan. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan dia. Maka orang ni ada sifat ar-raja' dalam hatinya. Ada orang kita lihat, mungkinlah dia jahat dalam sudut ibadat. Sembahyangnya, puasanya. Tapi bila bab anak-anak yatim, dengar orang susah, dia menolong, dia membantu. Bahkan dalam hatinya berharap moga-moga benda ni boleh menghapuskan dosa-dosa dia. Maknanya dalam diri itu ada pengharapan. Masih tidak terputus. Dengan bahasa mudah tuan-tuan. Bila kita sebut ar-raja', pengharapan dengan Allah, bererti dia masih ada hubungannya dengan Allah walaupun hubungan itu begitu nipis atau begitu kritikal. Dia masih ada keinginan dia untuk kembali pada Allah. Diceritakan tentang Yahya bin Mu'az yang meninggal tahun 258 Hijriah. Dia kata, sifat rojak ni waktu mana aku buat baik ada, tapi waktu aku buat jahat lebih kuat. Ya, ketika mana aku buat baik, aku mengharapkan Allah Ta'ala terima amalanku. Walaupun serba kekurangan, kerana aku ialah hamba yang serba kekurangan. Maka di situ ada harap pada Allah. Tetapi ketika mana aku buat dosa, ya aku begitu takut dengan dosaku, kerana ia mengakibatkan kemurkaan Allah Ta'ala. Tetapi amat harap Allah ampunkan. Amat harap Allah Ta'ala ampunkan, kerana Allah itu pemurah. Sifat harap itu jauh lebih muncul ketika mana kita buat salah berbanding ketika mana kita buat baik. Jauh lebih muncul. Umpama beginilah tuan-tuan, bila kita melihat akan ada musibah berlaku pada kita, kita memang berharap, ya Allah, semoga kita diangkat dari musibah ini. Dengan begitu kuat berbanding waktu kita nak mengharapkan kenikmatan. Umpamanya kita interview kerja, kita harap kita dapatlah kerja tu. Ada tak harapan? Ada. Berbanding dengan kita kena musibah, mengharap supaya diangkat musibah, ia jauh lebih kuat. Kan itu doa kita meminta sesuatu. Dengan doa kita supaya Allah melepaskan kita dari sesuatu, maka doa meminta dilepaskan dari sesuatu itu jauh lebih kuat. Itu ar-raja', pengharapan pada Allah. Zunnun al-Misri, waktu mana dia nak meninggal dunia, Zunnun al-Misri yang meninggal tahun 245 Hijriah, maka orang pun minta wasiat dia. Memang menjadi suatu kebiasaan kita tuan-tuan bila jumpa para alim ulama minta wasiat. Apakah maksud istilah wasiat? Yang ni pesan penting untuk kita. Sebab kalau nak suruh ulama pesan ni banyak, dia boleh berpesan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi satu pesan yang kita akan berpegang dengannya, satu pesan keramat. Lalu kata Zunnun, jangan kamu jadi macam aku, sebab aku terlalu terpesona dengan sifat pemurah Allah berbanding takutkan azabnya. Tuan-tuan sekalian, bila Zunnun menyebut, kerana aku terlalu terpesona dengan kemurahan Allah Ta'ala kepada diriku, dia melihat dalam aspek kehidupan kita tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita baik, kita soleh, kita jauh melihat kebergantungan pada diri kita berbanding kurnia Allah. Kita melihat begitu. Kalau tuan-tuan kerja dapat duit banyak, tuan-tuan nampak ini rezeki dari Allah, ataupun kita rasa macam ini sebahagian daripada kesungguhan usaha kita. Kebanyakan manusia melihat ia sebahagian daripada usaha bersungguh-sungguh dia. Jangan mereka untuk berkata ini adalah kekurniaan Allah. Benar, secara akidah tu ada. Saya tak nafikan bahawa kita yakin sebagai seorang Islam semua rezeki datang dari Allah. Tapi ada ataupun tidak, perasaan kita bahawa ini datang kemuliaan kita juga sebab kita kerja siang malam pagi petang. Pasti ada. Waktu kita buat ibadat, kita tahu kita buat ibadat ini anugerah Allah. Allah ilhamkan kita. Kita tahu, maklum benda tu. Tapi tuan-tuan, dalam diri kita ada tak sedikit perasaan bahawa saya sendiri yang bersungguh-sungguh buat ibadat. Saya bangun malam,
saya baca Al-Quran, saya bersedekah. Keinginan atau melihat diri itu memang ada. Cuma kita melihatnya sebagai satu bentuk syukur pada Allah. Maka tidak salah berbanding dengan orang yang melihat pada dirinya dengan maksud takabur. Kalau seorang kata, ya saya bekerja keras untuk mendapat benda ni, saya istiqamah dan semua ini datang daripada kurnia Allah, maka betul percakapan. Kita tak nafikan. Tapi kita bercakap pada satu maqam yang tertinggi ar-raja. Maqam tertinggi ar-raja itu bila mana seorang itu berkata dan mengakui secara mutlak 100% datang dari Allah tanpa sedikit pun dirasa bahawa ia datang daripada dirinya. Ini agak sukar kedudukan ini. Kerana semua orang bila dibuat sesuatu, dia kata, saya tolong, saya itu. Ungkapan tu kita tak kata salah. Selagi mana dia tetap nisbahkan pada Allah Ta'ala. Tetapi yang paling sempurna tidak melihat dirinya melainkan melihat kurnia Allah. Yang paling sempurna. Kata Zunnun di situ silapku. Dan kita berkata tiada yang mampu melakukannya. Kalau Zunnun Al-Misri, seorang ulama hebat, dia pun merasa kekurangan itu. Sementara kita, tuan-tuan. Kita kan kalau belajar cerdik, kita mesti letak juga sebahagian usaha kita. Kita kata, saya masa tadi stay up tengah malam, saya berjaya. Bila kita cari rezeki, kita untung, kita kaya. Kita kata, memang saya buat planning, rancangan AB. Sebab itu kita berani buat kursus pula, beritahu macam mana nak berjaya dalam bisnes. Kita berani buat macam ni. Jadi macam saya, bla bla bla. Ya, itu satu perkongsian ilmu yang baik. Tapi kalau kita bercakap kesempurnaan seorang dengan Allah, dia sentiasa melihat apa yang dia dapat. Tidak ada satu titik peluh pun daripada dia, melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ pengharapan yang besar kepada Allah Taala. Dan kata ulama itu Yahya bin Mu'az dalam doanya, dalam munajat, dia kata apa? Ya Allah, anugerah paling manis yang aku dapat bila aku sentiasa mengharapkanmu. Engkau akan lindungi aku, engkau akan beri rezeki pada aku, engkau akan jaga aku, engkau akan menjadikan aku sentiasa mendapat rahmatmu, redamu, keampunanmu. Engkau menjadikan aku melihat bahawa dengan sifat pemurahmu akan masukkanku dalam syurgamu. Maka tidak ada benda yang lebih manis daripada kita sentiasa berharap kepada Allah. Sebagaimana seorang anak tidak ada yang lebih aman bila mana dia meletakkan pergantungannya pada mak ayah. Dia akan tenang kerana mak ayah dia akan mencukupi keperluannya, mengamankan ketakutannya, memberikan seluruh kasih sayangnya. Sebab itu anak tidak boleh berenggan jauh daripada ibu dan ayahnya, anak kecil. Sebab dia rasakan semua dia dapat di sisi ibu dan ayahnya. Dia nak berjalan berhampir dengan ibu ayahnya, dia nak mendampingi ibu ayahnya. Maka itu paling manis anugerah bila kita tetap merasakan Allah melindungi kita, Allah menjaga kita. Dan kata beliau lagi, kata-kata paling sedap yang keluar daripada lidah aku, ya Allah, ialah memujimu. Tuan-tuan sekalian, kita memang suka puji orang. Sebab bila mana kita puji orang, kita rasa orang tu nampak kita baik. Satu. Yang kedua, bila mana kita puji orang, kita pun akan diamankan daripada kejahatannya. Yang ketiga, kalau kita puji orang, kita akan dapat sesuatu daripada dia. Yang keempat, bila mana kita puji orang, maka dia juga akan bercerita tentang kita dan memuji kita. Seronok tak? Ya, kita rasa segalanya kita dapat. Tapi tidak ada sebenarnya nikmat paling hebat daripada memuji Allah. Bila kita memuji Allah, Allah memuji kita. Bila kita memuji Allah, Allah mengamankan kita. Bila kita memuji Allah, Allah memberi anugerah kepada kita. Bila kita memuji Allah, Allah akan sebut di kalangan hamba-hambanya tentang kita. Sebab itu disebut dalam hadis Allah, bila menyintai seseorang, Allah memanggil Jibril dan mengatakan, aku menyintai orang itu, wahai Jibril, kamu hendaklah juga cintai dia. Dan Jibril mengumpulkan pada malaikat. Allah Ta'ala berfirman, dia menyintai si fulan, maka hendaklah kamu semua menyintai si fulan. Maka dengan cinta kita pada Allah, cinta segala-gala makhluk Allah kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, paling indah sebenarnya bila kita dapat memuji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah ala kulli hal. Puji Allah biar dia menjadi seindah-indah bicara kita. Dan kata beliau lagi, saat yang paling berharga sekali ialah saat kita bertemu dengan Allah. Ya Allah, inilah waktu paling bertuah. Kalau kita sebut kekasih, kita sebut bertuahnya kalau jumpa Perdana Menteri. Walau kalau kita jumpa Perdana Menteri, kita tak dapat apa-apa, dapat bergambar lah sekeping.
Tapi kita abadikan gambar tu sampai lunyai, sampai mati. Seronoknya kita tuan-tuan jumpa yang di Pertuan Agong. Walaupun Pertuan Agong tak beri apa pun kat kita. Kita pun dapat ambil gambar tanpa seluruh, gantung seluruh dinding dan tempat tinggi. Bukankah yang lebih hebat bertemu dengan Allah, Tuhan kepada sekian makhluk, pemilik kepada setiap sesuatu? Maka bila hamba bertemu dengan Allah, dia dapat semua benda. Semua benda. Malang tuan-tuan, kita duk gembira jumpa dengan orang besar-besar, padahal tak dapat apa pun. Kita gembira bertemu dengan orang berjawatan tinggi, walau kita tak dapat apa pun. Seronok ni dapat apa? Jumpa Presiden Amerika. Dapat jumpa Presiden negara Rusia. Oh, hebat. Dapat jumpa Presiden negara Turki. Ambil gambar. Lalu kita tanya, tuan-tuan dapat apa? Ramai saya tengok sahabat-sahabat saya bergambar dengan menteri, bergambar dengan Perdana Menteri, bergambar dengan raja-raja dan yang Tuan Agong. Soalan kita tanya sebagai muhasabah, kita dapat apa daripada mereka? Tak dapat apa. Tapi saya seronok, Ustaz. Ini orang penting negara. Baik. Kalau kita nak tahu pertemuan paling hebat, pertemuan dengan Allah. Bukan cerita bergambar lagi di sisi Allah, kita mendapat segala nikmat. Kita mendapat segala kebaikan. Kita mendapat segala rahmat. Kita dapat seluruh janji-janji Allah kepada setiap hambanya. Sehingga tidak ada satu pun nikmat melainkan disempurnakan kepada kita. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat gembira. Tuan-tuan, kita gembira. Nanti akhirat Allah sempurnakan nikmat dengan bertemu dengan Allah. Sebab itu bila ahli syurga bertemu dengan Allah, maka hilanglah segala nikmat yang lain. Dia hebatnya pertemuan dengan Allah Ta'ala. Dia ceritakan dalam satu hadis, satu ketika Nabi SAW melihat sahabat-sahabat ketawa. Nabi pun tegurlah, janganlah ketawa banyak sangat. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu tak akan ketawa nangis. Lalu Allah Ta'ala berfirman, menegur Nabi SAW, supaya janganlah melarang mereka ketawa. Ada waktu mereka kena ketawa, supaya mereka tidak merasakan hidup ini begitu tough sangat. Ada yang santai-santai. Turun firman Allah, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu hamba-Ku bahawa aku ini pengampun lagi maha penyayang. Maknanya Allah Ta'ala tegur Nabi SAW supaya taklah diajar hidup beragama ini hidup yang sentiasa menangis, hidup yang sentiasa berkeruk dahi, hidup yang menunjukkan muka serius, tak boleh senyum. Kami berfikir tentang azab Allah, tak boleh senyum. Tak, kami berfikir tentang kedahsyatan mahsyar, tak boleh senyum. Tak, kami berfikir tentang kegelapan kubur, tak boleh ketawa ke? Kami berfikir betapa dahsyatnya wajah malakul maut sewaktu merenggut nyawa kami. Benar, itu ketakutan yang pasti. Bukankah ada kegembiraan untuk kamu gembira? Tidakkah kamu lihat bahawa malaikat ini akan tersenyum pada kamu? Tidakkah kamu tahu bahawa malaikat akan menyantuni orang beriman, memberi khabar tahniah kepada mereka? Tidakkah kamu mengetahui bahawa kubur itu akan dilapangkan kepada orang bertakwa, dicahayakan, dijadikan sebagai taman syurga? Tidakkah kamu ketahui bahawa orang beriman diteduhkan di padang mahsyar, diamankan dari ketakutan, diberi minum air kautsar yang dia tidak akan dahaga selama-lamanya? Tidakkah kamu ketahui orang beriman dipermudahkan hisabnya, diberi catatan tangan kanannya, diberatkan timbangannya, diberi syafaat oleh orang-orang yang lain, kemudian dimasukkan dalam syurga? Apakah kamu tidak boleh tersenyum seketika? Maka tersenyum. Tidakkah kamu ketahui nikmat itu para bidadari yang menyanyi lagu menghiburkan kamu? Tidakkah kamu mau gembira? Maka tuan-tuan sekalian, agama bukanlah kita keruk dahi. Bukanlah kita terus menunjukkan muka serius, muka sedih, seolah-olah kita cuma bercerita tentang azab neraka. Bagaimana syurga? Yang sepatutnya bila diceritakan kita tersenyum lebar, gembira. Ya Allah, dalam tu ada semua. Kita kalau sebut ada semua, kita mesti tanya. Kalau kita sebutlah, ni ada hypermarket baru buka, ada semua. Kita tanya, kedai makan ada? Ada. Ada jual bantal? Ada. Kedai emas? Ada. Ada tempat main-main? Ada. Ada jual barang-barang hardware? Ada. Kita teruja untuk bertanya barang tu, barang ni. Demikian tuan-tuan bila kita sebut syurga. Ada belaka ya? Ada belaka. Dalamnya apa saja yang kamu cerita-ceritakan, bukan apa yang kita jadi biasa dapat. Yang kita berangan-angan pun ada. Kadang-kadang kala kita pergi hypermarket, kita pun nampak
Nampak contohnya kita nampak apa? Karipak ni. Karipak ni. Inti daging. Sedap. Ni kalau daging unta lagi sedap. Kita duduk berangang. Memang tak ada karipak inti daging unta. Belum buat. Kalau ada tuan-tuan cadang nak buat, boleh buat lah tu. Karipak isi daging unta. Kita pergi hypermarket tengok karipak isi kentang ada, isi ayam ada, isi ikan ada. Kita pun terbayang karipak inti unta ke inti arnab. Terus dapat. Itu di syurga. Kat dunia ni tuan-tuan, kita cuma boleh cadang je lah. Lepas tu tak dapat apa. Kita tengok ni, kita main-mainan. Mainan ni kalau besar sikit kan bagus. Laju sikit kan bagus. Sentiasa ada benda-benda komen kita menunjukkan tidak sempurna. Tapi akhirat, setiap kali kita berkata demikian, maka dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi macam tu. Bayangkan, kita dah dapat apa yang biasa kita dapat. Lepas kalau kita nak adjustable, nak adjust benda tu gini-gini, dia jadi macam tu. Kita naik kuda. Kalau kuda ni boleh terbang, maka terbang dia. Terbang. Kalau kat dunia ni kita cakap macam tu, kata, dah lah berangan. Isteri kita masak. Siakak 3 rasa. Masak tom yam, masak kangkung. Kita berkata kalau ada budung ke petai ni sedap. Kita sebut ni. Bini kata Allah, habis stok dah bang budung ke petai. Lambat beritahu. Lalu kita makan teringat benda yang kita cerita-ceritakan. Tapi dalam syurga kita duk makan-makan. Kalau begini kan bagus, datang. Niat pun dah datang. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya. Bila mana seorang niat je, niat. Terus datang. Betapa dahsyatnya nikmat syurga, hebatnya, sehingga mampu menjadikan seorang tu tersenyum. Kalau orang perempuan tanya, habis nanti kalau dalam syurga beg mahal-mahal ada belaka. Yang belum keluar lagi pun dah ada. Ni memang jadi customing untuk kamu ni. Bukan sekadar nikmat yang pernah kamu tengok, nikmat yang kamu bayang, yang kamu angan-angan, yang kamu cita-cita pun ada. Kalau saya nak beranak, boleh nak beranak. Boleh beranak. Ni wanita duduk kat dunia dia tak beranak. Atau dia beranak anak 5 je. Dia fikir nak anak 1 dozen. Tak apalah Ustaz kata dalam syurga boleh berlaku. Ustaz dalam syurga nanti, kalau saya nak beranak boleh tak? Boleh. Nak beranak berapa orang? Nak beranak 1000 orang. Nak beranak 1000 orang boleh. Tanpa sakit. Tanpa ada bebanan. Tanpa perlu berjaga malam anak nangis. Habis Ustaz kalau beranak ramai-ramai, dia menangis dalam syurga, tak bising dalam syurga tu Ustaz. Saya beranak 1000 orang. Tak. Apa yang mengganggu kamu tak akan ada dalam syurga. Tak yang mengganggu kamu. Sebab di sini tempat gembira. Tapi tuan-tuan, satu benda kita kena ingat. Memang masa ni kita duk berangan macam-macam. Tapi bila kita berada di sana, maka kita pasti berangan yang baik-baik. Misalnya kita berangan ikut dang kita lah. Setengah ada seorang tu ditanya kepada seorang ulama'. Saya nak masuk syurga, tapi saya ni gay. Gay, tahu gay? Gay ni maknanya homoseks. Tapi kalau saya dalam syurga, saya nak buat homoseks, boleh tanya? Lalu ulama' ni kata, memang dalam syurga tu ada belaka. Ada semua. Tetapi sebelum kamu masuk syurga, Allah membersihkan hati kamu. Sehingga kamu tidak berfikir untuk menginginkan melainkan yang baik-baik. Tak terfikir. Tentang macam kita dah kenyang lah. Kita masa lapar memang berangan nak makan macam-macam. Air 2 gelas makan, nak lagi? Tak nak dah. Kenapa sudah berubah cara kita berfikir? Aku tanya tadi kan cakap nak makan daging panggang. Ambil daging panggang ni. 2 kilo kita bagi. Oh tak nak dah, kenyang melenting, tak nak makan dah. Tadi cakap nak. Kata mengidam. Oh tak nak. Kenapa berubah? Kan nafsunya sudah dicukupkan. Di syurga nanti setiap orang yang masuk dibersihkan nafsunya. Sehingga dia tidak menginginkan melainkan yang baik-baik. Dia tak akan mengingat suatu benda yang pernah Allah larang di dunia. Kemudian diceritakan bila Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allah ketawa ketika mana melihat hambanya berputus asa. Kan Ustaz, Allah kan tak suka orang putus asa, betul. Tapi apa maksud di sini? Maknanya bila mana hamba-hambanya sudah berputus asa dengan makhluknya. Kita sampai peringkat, memanglah kita kata kita ni kena ada hubungan manusia, hubungan Allah, betul. Tapi kita akan melalui satu perjalanan hidup, kita akan berputus asa dengan makhluk. Dia kerana kedengkian mereka, khianat mereka, jahat mereka dan lain-lain. Tuan-tuan bila ada masalah, tuan-tuan akan rasa bersendirian. Rasa bersendirian. Siapa pun bila kena masalah, dia rasa dia akan
alone, bersendirian. Ketika itu Allah ketawa dia sehingga dia lupa dia ada Tuhan untuk dia memohon. Allah ketawa. Lalu kata Aisyah, apakah benar-benar Allah ketawa? Kata Nabi SAW, ya. Allah Ta'ala ketawa melihat hambanya tadi dengan sifat putus asanya pada makhluk sehingga dia lupa tentang kemurahan Allah Ta'ala. Dia lupa tentang sifat pemurah yang ada pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan padanya. Sebab itu kita lihat ramai orang bila mana putus asanya pada makhluk, tiba-tiba dia dapat juga benda tu. Maka boleh kata, ya Allah, segala puji bagimu. Ya Allah, syukur, ya Allah, engkau berikan pada aku. Demikian Allah Ta'ala tak meninggalkan hambanya. Asalkan tidak berputus asa dengan Allah. Tuan-tuan, berputus asa dengan makhluk bukanlah satu perkara yang kita katakan bertentangan dengan agama, tidak. Memang sampai peringkat kita akan berputus asa dengan makhluk bila kita menghadapi berbagai musibah. Sama ada kita berputus asa kerana watak dan sikapnya, atau kerana malu kita. Asyik minta tolong dengan orang, kita pun malu juga. Kita tak harap lagi orang yang biasa tolong kita. Sebab kita dah malu. Maka kita lupa Allah yang sentiasa suka bila kita minta pertolongan dengannya. Tapi Al-Imam Abdul Qasim, dia beri satu takkib. Apa maksud ketawa Allah? Bukan ketawa macam kita berdekah. Yang ni rahmat Allah. Rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kepada hamba yang sudah pun lemah di hadapan manusia, maka Allah pasti membantunya. Ada satu kisah yang menarik. Kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Tentang satu ketika orang Majusi hendak menumpang tidur di Ibrahim AS dan menjadi tetamu makannya. Ibrahim kata, boleh dengan syarat kamu Islam. Maka si Majusi ni kata, tak nak lah. Dia pun meninggalkan Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah Ta'ala menegur, wahai Ibrahim, kenapa kamu perlu buat baik hanya bila ditukar agama? Bukan itu yang kusuruh. Sedangkan kalaulah kamu memberi dia cuma satu malam menginap, tak jejas apa-apa pun. Kita tuan-tuan bila buat baik, jangan melihat agama. Kerana kebaikan itu Allah perintah. Akhirnya Ibrahim AS sedar kesilapannya. Dia cari orang Majusi ini, kemudian dia terus menawarkan duduk rumah dia, makan rumah dia. Lalu Majusi ini tanya, kenapa? Kerana Allah Ta'ala tegur aku. Oh, begitu Allah mengambil berat tentangku. Kalau begitu, ajarkan aku tentang Islam. Maka beliau pun memeluk Islam. Kita lihat bagaimana kita diajar mengharapkan kurniaan Allah. Kadang-kadang kita tengok orang ni jahat, kafir atau sebagainya, macam tak berubah. Lalu kita bila orang tak berubah, kita pun tak nak buat baik pada dia. Jangan begitu. Pengharapan kita pada kebaikan seorang jangan pernah terhenti. Macam mana orang tu jahat, macam mana orang tu khianat, kita yakin satu hari nanti dia boleh berubah jadi baik. Oleh sebab itu kita tak menghalang seluruh kebaikan untuk sampai pada dia. Jangan mentang-mentang kita musuh dengan dia, semua benda baik kita tak nak beri pada dia. Even salam tak nak bagi, senyum pun tak nak, jangan. Kita tetap yakin bahawa, berharap bahawa Allah Ta'ala pasti akan berikan kebaikan yang kita akan lihat satu hari nanti. Maka ini kunci bagaimana perlunya sifat ar-raja', berharap pada Allah supaya kita tak pernah putus hubungan dan pergantungan kita pada Allah. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.